Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina. Yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah SWT untuk dapat kita menyambung semula pengajian tadabbur kita menerusi surah Ad-Dukhan. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-22. Jadi saya akan bacakan pada ayat 22 sehinggalah kepada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Baik, sadaqallah. Kita lihat daripada ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-31 yang saya bacakan tadi. Allah SWT berfirman dengan mafhumnya, setelah Nabi Musa alaihissalam berputus asa daripada keimanan Fir'aun dan kaumnya dan kuncu-kuncunya, maka baginda merayu kepada Tuhannya lalu berkata, sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka itu menerima balasan yang seburuk-buruknya. Ayat 23, lalu diperintahkan kepadanya, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam, bawalah hamba-hambaku, yakni pengikut-pengikutmu, keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu kelak nanti akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Ayat 24, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah, kerana sesungguhnya mereka yang mengejar itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehinggalah binasa. Ayat yang ke-25, banyak sungguh kebun-kebun dan mata air yang telah mereka tinggalkan, dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah dan yang mulia. Ayat 27, dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya. Ayat 28, demikianlah keadaannya hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya
milik kaum yang lain, maknanya milik kaum Bani Israel. Ayat 29, mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk kedua-duanya, dan mereka pula tidak diberikan tempoh lagi. Ayat 30, dan demi sesungguhnya kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina. Ayat 31, dari penindasan Firaun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. Okey, itu adalah berkenaan dengan ayat yang kita bacakan, ayat 22 sehingga kepada ayat yang ke-31. Yang mana ayat 22 hingga 31 ni ayat yang berkisar berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana baginda berdakwah kepada Firaun dan kaum Qibti, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda dan juga kaum Bani Israel yang beriman bersama dengan baginda daripada kejahatan dan kekejaman Firaun, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dan kuncu-kuncunya, dan Allah jadikan segala kemewahan dan juga segala kekayaan yang dimiliki oleh Firaun itu telah diwarisi oleh kaum Bani Israel. Itu adalah berkenaan dengan secara umumlah berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi daripada ayat 22 sehingga kepada ayat yang ke-31. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada tafsir terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada tadabbur yang boleh kita ambil. Baik, pada ayat yang ke-22 baik, pada ayat yang ke-22, ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Musa alaihi salam, dalam tafsir menyebutkan baginda Nabi Musa alaihi salam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membinasakan Firaun dan kuncu-kuncu pengikut Firaun itu setelah baginda berdakwah kepada Firaun sekian lamanya. Baik, dalam beberapa riwayat tafsir mengatakan bahawasanya baginda Nabi Musa alaihissalam telah berdakwah kepada Firaun bersama dengan baginda Nabi Harun adalah selama 40 tahun. Ya, 40 tahun baginda berdakwah kepada Firaun bersama dengan Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam, namun ia tetap diingkari oleh Firaun dan tetap diingkari oleh pengikut Firaun itu. Ya. Setengah riwayat yang lain pula menyatakan setelah baginda berdakwah kepada Firaun selama 80 tahun. Jadi ada dua riwayat yang dinukilkan di sini. Satu riwayat diambil daripada Qatadah, satu lagi riwayat daripada Muqatil, yang keduanya tabi'in menyatakan tempoh tempoh baginda Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun itu dalam satu riwayat menyebutkan 40 tahun, dalam satu riwayat yang lain menyebutkan 80 tahun. Baik, setelah 40 dan 80 tahun baginda berdakwah menyeru Firaun kepada keimanan, namun ingkarnya Firaun itu, maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan Firaun dan membinasakan tentera-tenteranya. Contoh antara doa Nabi Musa yang kita boleh tengok dalam Quran, apa yang Nabi Musa doakan kepada Firaun dan kuncunya, kita boleh rujuk surah Yunus pada ayat 88 hingga 89, di mana Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim
fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kata Nabi Musa dalam doanya kepada Allah, wahai Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun itu segala kekayaan, segala perhiasan dan segala harta di dunia ini. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Musa, Firaun itu telah menyesatkan manusia daripada jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah harta-harta Firaun dan matikanlah hati mereka. Maknanya matikanlah hati Firaun itu. Keraskanlah hati Firaun itu. Kerana mereka, yakni Firaun dan kuncu-kuncunya, tidak akan beriman kepada ajaran-Mu, sehinggalah Engkau melihatkan kepada mereka azab-Mu yang pedih. Sebab itu kita tengok ayat 89. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah jawab kat Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Allah jawab, doa kalian berdua akan kami mustajabkan. Tapi kata Allah, fastaqima. Sementara Allah nak memperkenankan doa kalian, hendaklah kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, beristiqamah, ya, beristiqamah dalam berdakwah kepada Firaun, menyeru, mengajak kepada Firaun, sehinggalah janji kemenangan Allah Ta'ala itu Allah datangkan kepada baginda alaihissalam. Ya, baik. Doa Nabi Musa ni bila berlaku, kata para ulama tafsir, ketika mana Allah memerintahkan Nabi Musa agar membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Kerana Allah mewahyukan pada baginda Nabi Musa bahawasanya Firaun itu akan membunuh mereka dan juga akan memerangi mereka pada keesokan hari malamnya. Jadi selepas Allah wahyukan kepada Nabi Musa akan kemelampauan batasan Firaun yang hendak membunuh Nabi Musa dan seluruh kaum Bani Israel yang beriman, maka setelah Allah wahyukan demikian, maka Nabi Musa AS pun berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan Firaun dan bala tenteranya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-22. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya harus untuk seseorang itu berdoa ke atas orang-orang yang berbuat zalim. Ya, kalau seseorang itu dizalimi, seseorang itu dianiayai, maka harus baginya untuk dia mendoakan kepada orang yang berbuat zalim ke atasnya. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah akan kehancuran Firaun, ya, bukan sebab Nabi Musa berputus asa dalam dakwah, tidak, ya. Bukan sebab Nabi Musa alaihissalam mengalah dalam berdakwah, tak, tapi disebabkan kerana kemelampauan dan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Firaun itu sudah melampaui batasan. Ya. Baik, jadi oleh kerana sudah melampaui batasan, maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan Firaun dan bala tenteranya. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW pun baginda bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, kerana ia adalah doa di antaranya dengan Allah itu tidak ada sebarang hijab. Maknanya tidak ada sebarang penghalang, ya, penghadang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran daripada ayat yang ke-22 ini adalah bahawasanya tiada tempat pengaduan
dalam setiap ujian itu bagi orang mukmin adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita antara sifat seorang mukmin itu apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, ditimpa sesuatu kesulitan yang mana mereka tidak ada jalan untuk mereka dapat menempuhi ujian dan musibah itu, ya, melainkan mereka akan segera kembali kepada Allah dan memohon pertolongan dan petunjuk dan pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita boleh tengok bukan Nabi Musa saja, tapi dalam Quran Nabi Nuh alaihissalam pun berbuat seperti itu. Ya, seperti mana Allah rakamkan dalam surah Nuh, wa qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladuhu illa khasara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah dengan mengatakan yang kaum baginda mengingkari baginda dan mereka sama sekali tidak akan beriman kepada ajaran baginda alaihissalam, maka Nabi Nuh memohon agar Allah membinasakan kaum baginda alaihissalam. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita perkara yang kedua, pengajaran yang kedua yang boleh untuk kita ambil faedah daripadanya, iaitu adalah bagaimana seseorang mukmin itu sentiasa membuat pengaduan dan tidaklah mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala menjadi tempat pengaduan dan permohonan permintaan orang-orang yang beriman. Ya. Dalam Islam tidaklah salah kita membuat pengaduan kepada manusia atau membuat pengaduan kepada makhluk, itu tidak salah. Kerana ada sahabat yang mengadu masalahnya kepada Nabi SAW, ada. Ya. Tetapi sebelum ia mengadu kepada Allah, sifat orang beriman itu ia terlebih dahulu mengadu kepada Tuhannya. Kerana apabila seseorang itu ditimpa musibah, maka agama mengajar kita untuk mengucapkan perkataan inna lillah, alhamdulillah, wa inna ilaihi raji'un. Jadi lafaz perkataan istirja' itu mengajar kepada orang yang beriman apabila mereka ditimpa sesuatu kecelakaan, fitnah, musibah dan ujian, maka mereka akan segera kembali kepada Allah dan mereka akan segera memohon pertolongan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu perkara yang kedua, ya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, kana Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, idza hazabahu syai'un aw amrun da'a rabbahu wa shalla. Adapun Nabi SAW itu apabila ditimpa sesuatu masalah dalam kehidupan baginda dan ujian, melainkan baginda akan berdoa kepada Tuhannya dan baginda akan menunaikan solat. Solat kat sini merujuk kepada solat sunat lah, ya. Bukan solat fardu, sebab solat fardu dia dikerjakan pada waktunya sahaja. Okey. Itu yang kedua, ya. Yang kedua daripada perkara yang boleh kita ambil pengajarannya di sini. Kemudian yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kedua ini, 22 ini, minta maaf, iaitu menjauhi sifat golongan yang mujrim. Menjauhi sifat golongan orang-orang yang mujrim. Sebab Nabi Musa berdoa kepada Allah agar membinasakan Fir'aun, kerana Fir'aun itu termasuk
di kalangan orang-orang yang mujrim. Maknanya kat sini orang-orang yang mujrimun ni orang-orang yang melampaui batas dalam membuat jenayah ini. Mereka ini adalah golongan yang boleh untuk kita mendoakan kehancuran, doakan keburukan, doakan kecelakaan ke atas mereka. Okey, kalau kita tengok jaya. Okey, kita tengok sifat-sifat golongan yang mujrim menurut Al-Quranul Karim. Yang pertama, Ibnu Athir kata orang yang mujrim itu al-murtakibuna lil jaraim. Orang-orang yang sentiasa melazimi perbuatan dosa-dosa yang besar. Itu orang yang mujrim. Melazimi perbuatan dosa-dosa yang besar. Okey, itu satu. Kejap. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Yadhharuna al-Islam wa yubtinuna al-kufur. Yang kedua, orang mujrim itu siapa? Orang-orang munafik yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran atau kekafiran mereka. Yang ketiga, orang-orang yang mujrim itu adalah orang-orang yang ingkar. Fahumul ladzina jahidun. Orang-orang yang ingkar untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini adalah orang-orang yang ingkar. Ini orang-orang yang berpaling daripada mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya. Ya? Seperti orang yang berbuat zalim lah. Jahidun ni orang yang ingkar ni seperti orang yang berbuat kezaliman. Baik. Termasuk golongan mujrim adalah al-musyrikun. Mereka itu adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang seterusnya adalah golongan al-mutamarridun. Termasuk dalam golongan mujrim ni adalah golongan al-mutamarridun. Mutamarrid ni maknanya adalah golongan orang-orang yang fasik. Maknanya melazimi perbuatan dosa-dosa sunat. Maknanya mereka sentiasa melazimkan diri mereka untuk melakukan dosa-dosa yang kecil. Mereka melakukan dosa-dosa yang kecil. Yang melazimi dosa-dosa yang kecil. Bukan sekadar dosa-dosa yang besar, tetapi mereka yang melazimi dosa-dosa yang kecil sehingga mereka menghalalkannya atau membenarkannya. Okey. Itu dia antara ciri-ciri sifat golongan al-mujrimun. Ada lagi beberapa sifat golongan orang yang mujrim. Kejap ya. Okey, antara sifat golongan orang yang mujrim lagi, orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Ini kita boleh tengok surah As-Saffat ayat 34. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Siapa orang yang mujrim? Orang yang sombong untuk mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah. Ini orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Maksudnya orang yang enggan untuk beriman kerana kesombongan. Kemudian siapa lagi orang yang mujrim? Kita dah sebut dah tadi orang-orang yang melazimi dosa-dosa besar. Boleh tengok surah Al-Mudassir ayat 41 hingga ayat 46. Jadi saya lupa nak bagi ayatnya.
Okey, kemudian orang-orang yang mujrim, surah Hud ayat 52. Termasuk orang-orang yang mujrim itu adalah orang-orang yang enggan untuk bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Termasuk orang-orang yang mujrim, orang yang berpaling daripada mengambil pengajaran dari Al-Quran. Ini Allah sebut surah As-Sajdah ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Allah Ta'ala sebut, orang yang mujrim itu adalah orang yang berpaling daripada Al-Quran dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Baik, termasuk orang-orang yang mujrim juga disebut dalam surah Al-Jathiyah pada ayat 31. Ya, Al-Jathiyah 31, Yunus balik pada ayat 17. Pada ayat 17. Okey. Ingat ya, pada ayat-ayat saya bagikan tadi, lagi kejap. Okey. Baik, orang-orang yang mujrim, antara yang disebutkan adalah orang yang mendustakan. Dia bukan sekadar tak beriman tetapi dia mendustakan. Ini Allah sebut surah Al-An'am ayat 147. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin. Okey. Itu di antara sifat golongan orang-orang yang mujrimin yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Okey, sekarang ni kita nak tengok ayat yang ke-23 pula. Okey, pada ayat ke-23 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda Nabi Musa alaihissalam agar lari menyelamatkan diri bersama dengan Bani Israel pada waktu malam. Lailan Allah sebut, sebahagian daripada waktu malam. Kerana baginda dan orang-orang Bani Israel telah pun dikejar. Ya, telah pun dikejar oleh tentera-tentera Firaun. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok kat sini dari sudut tafsir ya. Dari sudut tafsir menyebutkan daripada Imam Al-Baghawi, beliau menyatakan bahawasanya Firaun itu merancang untuk membunuh Nabi Musa dan memerangi pengikut Nabi Musa alaihissalam pada malam tersebut. Maka Firaun memang merancang untuk membunuh baginda pada malam tersebut. Ya, pada malam tersebut. Bilakah malam itu? Ia bersamaan dengan malam 10 Muharram. 10 Muharram. Maka keesokan harinya, pada tanggal siang hari 10 Muharram itu, Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa AS dan kaum Bani Israel, dan Allah Ta'ala telah menenggelamkan Firaun dan kuncu-kuncunya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ketika mana baginda sampai ke kota Madinah, baginda tanya kepada penduduk Madinah, baginda tanya tentang perayaan mereka. Maka setelah itu dalam riwayat yang lain, baginda tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Maka baginda bersabda, kami nahnu ahaq
kami ini lebih berhak untuk berpuasa daripada Yahudi itu. Yang ini pada tanggal 10 Muharram atau disebut sebagai hari Ashura. Ya. Okey. Sekarang ni menurut Al-Qurtubi pula, dia kata Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar pada waktu malam. Kerana malam ini biasanya ia adalah merupakan waktu waktu awal pagi yang paling selamat daripada mereka disakiti oleh tentera-tentera Firaun. Sebab Allah Ta'ala suruh baginda keluar pada malam itu juga. Ya, pada malam hari sebelum keesokan harinya Allah Ta'ala membinasakan Firaun. Okey. Baik. Okay, sekarang ni kita tengok beberapa intipati tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat 23. Okay, yang pertama, digalakkan untuk seseorang itu tidaklah ia bermusafir melainkan pada waktu malam. Dekat sini menunjukkan pada kita ada beberapa hadis Nabi SAW yang menggalakkan apabila kita nak bermusafir, maka kita pilihlah pada waktu malam. Okay, saya cari sekejap ya. Okey. Okey. Ini berdasarkan Ini berdasarkan kepada satu riwayat hadis daripada Nabi SAW. Ya, kata siapa ni? Abu Qatadah. Mereka kata kami berjalan di waktu malam dalam pemusafiran kami bersama Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, alaikum biduljah fa innal arda tatwa bil-lail. Itu satu hadis. Okey. Maksudnya kat sini ada beberapa waktu yang disebutkan. Yang pertama, waktu untuk dia beristirahat, ya, ketika dia bermusafir itu di waktu malam, yang paling terbaik adalah dia bermusafir, dia ada beberapa waktu dah lah ya. Yang pertama, dia bermusafir qubaila subuh, beberapa waktu sebelum menjelang subuh. Maknanya subuh belum masuk lagi lah. Maknanya mungkin dalam 4:30 pagi, 5 pagi, macam tu. Ya. Itu antara waktu musafir yang baik lah. Satu sebelum daripada subuh, yang kedua adalah sesudah daripada maghrib. Ya, sesudah daripada maghrib dan ke atas adalah merupakan waktu yang paling terbaik seseorang itu bermusafir. Ya, seperti mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya meninggalkan kota Mesir pada waktu malam hari, kerana waktu malam ni bukan sekadar ia menjadi waktu untuk seseorang itu memulakan pemusafiran, tetapi alhamdulillah waktu malam ini juga adalah waktu seseorang mukmin itu bermunajat dan beribadat kepada Allah. Dan yang ketiga, waktu malam itu juga seseorang mukmin itu menjadikan ianya sebagai selain daripada waktu ibadah, selain daripada ia merupakan waktu untuk seseorang itu bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga, selain daripada waktu musafir, dan waktu malam ini juga adalah merupakan waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para nabi dan rasulnya untuk mereka keluar
dari tempat yang mereka diami itu kerana Allah Ta'ala ingin menurunkan bala dan azab. Ya, bala dan azab. Okay. Jadi kat sini kita boleh faham waktu malam ni merujuk kepada beberapa perkara. Yang pertama, waktu terbaik musafir. Yang kedua, waktu malam ini adalah merupakan waktu seseorang tu untuk beribadat kepada Allah, menyendiri kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga, waktu malam ini juga adalah waktu Allah Ta'ala menurunkan azab dan juga balasan dan hukumannya. Okay. Jadi ada tiga ya, waktu musafir, waktu ibadat dan munajat dan doa, dan yang ketiga waktu turunnya azab. Okey, kalau kita tengok dalam Al-Quran, sebab Allah nak membinasakan Firaun dan kuncu-kuncunya pada waktu malam hari itu. Ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala ada menceritakan dalam Quran, ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis azab yang Allah Ta'ala turunkan apabila Allah Ta'ala ingin membinasakan sesuatu kaum. Okey, kita tengok yang pertama ayat dia. Okey, kita tengok surah Al-A'raf pada ayat 97. Ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Pertama, bila Allah nak turunkan bala, nak menghancurkan sesuatu kaum, Allah Ta'ala akan memilih pada waktu malam. Di waktu orang tidur, di waktu orang beristirahat, di waktu orang tak bersiap sedia, maka Allah datangkan azab. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang selepasnya 98, ayat tiyaum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Allah Ta'ala akan datangkan sesuatu azab itu adalah pada waktu awal pagi, awal siang, yakni awal waktu duha. Yang ketiga, Allah SWT akan datangkan sesuatu azab itu adalah pada waktu mengejut, baghtah. Ini disebut dalam ayat Al-Quran, surah Al-An'am pada ayat 44. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Apabila manusia itu berada dalam keadaan berseronok, berhibur secara berlebih-lebihan tanpa menyukat dosa dan pahala, maka pada ketika itu Allah akan datangkan azab secara baghtah, mengejut. Dan yang terakhir, jenis azab yang Allah Ta'ala turunkan itu namanya jahrah. Sebenarnya pada baghtah namanya jahrah. Ini kita boleh tengok pada surah Al-An'am pada ayat yang ke-47. Allah Ta'ala sebut, In atakum azabullahi baghtatan au jahratan hal yuhlaku illal qawmul zalimun. Allah Ta'ala sebut, tidakkah manusia itu memperhatikan bagaimana bila Allah datangkan sesuatu azab kepada sesuatu kaum itu, Allah datangkannya secara mengejut. Ini kita dah bincang dah, baghtah. Yang keempatnya, Allah Ta'ala datangkan sesuatu azab itu dalam keadaan jahrah. Jahrah ni kalau direct terjemahan maknanya adalah secara terang-terangan. Ya, maknanya orang boleh nampak rumahnya, jasadnya, kenderaannya, dan sebagainya lah. Tetapi dekat sini Allah Ta'ala sebut jahrah. Apa makna jahrah? Makna jahrah ini Allah Ta'ala akan turunkan bala dan azab kepada seseorang itu di waktu yang jahrah. Maknanya waktu yang terang, waktu yang nyata, dikala mana manusia sedang mencari ubat atau mencari penawar untuk merawat kesakitan mereka itu. So dalam tempoh itu
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia itu akan satu azab sebagai jahrah. Azab jahrah ni maknanya Allah datangkan azab itu secara terang-terangan. Maknanya dalam keadaan manusia bersedia ke atau dalam keadaan tak bersedia ke, ataupun Allah datangkan azab itu kepada manusia dalam keadaan mereka itu bersiap siaga untuk menghadapinya ke atau tidak bersiap siaga. Itu makna jahrah. Ya. Okay, sekarang ni kita balik kepada ayat yang berikutnya. Hilang pula. Ya. Okay. Ayat 24. Ya, pada ayat 24. Dalam tafsir mengatakan tadi, ayat 23, kata Imam Al-Qurtubi bahawasanya tentera Firaun yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam untuk mengepung mereka ketika baginda hendak keluar meninggalkan bumi Mesir, jumlahnya adalah 300,000 orang. Maka menunjukkan pada kita jumlah tentera yang besar. Ya, pada malam Firaun mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang beriman. Ya, tapi malam yang sama itu juga Allah jadikan sebagai hukuman dan azab kepada Firaun berdasarkan ayat 24. Kita tengok ayat 24. Allah Ta'ala kata, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut itu dengan tongkat baginda. Ini kita boleh tengok surah Toha. Kalau kita tengok Ad-Dukhan 24 ni, Allah tak suruh Nabi Musa pukul laut. Dia tak cerita pun Nabi Musa pukul laut. Tapi kalau kita tengok surah Toha ayat 77, Allah suruh baginda ambil tongkat baginda dan pukul laut itu. Kata Allah dalam surah Toha, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa pada waktu malam supaya mereka keluar pada waktu malam. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Pukullah laut itu supaya ia menjadi jalan untuk mereka menyeberanginya untuk menyelamatkan diri. So maknanya dekat sini ayat 24 ini menunjukkan kepada kita mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan selain daripada tongkat baginda boleh berubah menjadi seekor ular sawa. Selain daripada itu, dengan tongkat baginda juga boleh memukul bongkah batu, mengeluarkan mata air kepada 12 suku Bani Israel. Dan dengan tongkat baginda juga Allah perintahkan baginda memukul laut sehingga laut itu terbelah, ya, dan Allah suruh biarkan, Allah perintahkan kepada laut yang terbelah tu dibiarkan dalam keadaan terbelah sehinggalah Nabi Musa dan orang-orang beriman selesai menyeberanginya. Ya, selesai menyeberanginya. Okey. Okay, kita tengok balik pada ayat ke-24. Okey. Dalam tafsir kata, bila Nabi Musa dah pukul laut itu dah terbelah, maka bila Bani Israel dah lalu, Nabi Musa AS pun dah lalu, Nabi Musa nak pukul balik. Bila Nabi Musa dah sampai di tebing hujung sana, dalam tafsir kata Nabi Musa nak pukul balik dengan tongkatnya di tebing laut yang telah terbelah tadi. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, biarkan saja, tak payah pukul balik. Lepas dah merentas, biarkan saja, tak payah pukul balik, kerana Allah sendiri yang akan mencantumkan laut yang terbelah. Sebab yang menyebabkan laut tu terbelah tu, Allah perintahkan Jibril supaya menahan laut tadi. Menahan laut. Maksudnya bila Nabi Musa pukul laut tu, sebenarnya yang menahan air laut
dalam keadaan terbelah, itu adalah sayap malaikat Jibril alaihissalam. Sebab tu dalam sebahagian tafsir kata ketika Nabi Musa memukul tongkatnya dan laut itu terbelah, Samiri pada ketika itu Allah Ta'ala jadikan dia dapat melihat malaikat Jibril yang menahan lautan yang terbelah itu, dan dia tengok kat mana tempat malaikat Jibril telah memukul tebing laut tadi, dan dia ambil tanah di tempat malaikat Jibril pukul itu, dan daripada tanah itulah kemudiannya dia membina patung anak lembu. Ya, dihembuskan tanah itu ke kepada patung emas yang telah dia buat daripada emas yang mereka ambil milik pengikut dan kuncu Firaun. Ya, okey. Itu adalah berkenaan dengan tafsir lah. Ya, berkenaan dengan tafsir, maknanya Allah suruh Nabi Musa biarkan, nanti Allah sendiri yang akan perintahkan air laut itu dan perintahkan malaikat Jibril alaihissalam supaya melepaskan, menahan air laut tadi supaya ia menenggelamkan Firaun dan kuncu-kuncunya. Itu dari segi tafsir ya. Sekarang ni kita nak tengok dari segi tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-24 ini. Baik, yang pertama, kat sini kita tengok kenapa Allah suruh Nabi Musa supaya biarkan laut itu. Tak payah pukul balik supaya dia bercantum, biarkan. Ya. Hikmahnya adalah kerana Allah Ta'ala ingin Firaun dan bala tenteranya semuanya berjalan masuk ke dalam laut yang terbelah tadi. Sebab bila Allah bagi tahu kat Nabi Musa yang Firaun mengejar, Nabi Musa dah sampai ke tebing Laut Merah, Nabi Musa pukul, Allah suruh Nabi Musa pukul, bila Nabi Musa dah pukul, laut tu terbelah, Nabi Musa dah berjalan dah sampai hujung. Masa tu Firaun dan bala tenteranya takut nak berjalan tu. Takut nak berjalan antara dua air laut yang terbelah. Dia takut. Sebab apa dia takut? Sebab dia takut nanti masa dia berjalan, air laut itu bercantum. Ya. Sebab tu Allah kata dekat Nabi Musa, jangan pukul balik air laut itu dengan tongkat. Sebab lepas Nabi Musa dan kuncu Bani Israel dah selamat tiba di seberang, Nabi Musa nak pukul balik air laut tu supaya air laut itu bercantum dan Firaun tak boleh mengejar Nabi Musa. Tapi Allah kata kat Nabi Musa, tak payah pukul balik tongkat kamu di tebing laut itu, kerana Allah nak bagi Firaun dan bala tenteranya masuk dalam antara laut yang terbelah tadi. Dan saya baca tafsir dulu dan ketika Firaun dan bala tenteranya 300,000 orang lalu dan Firaun tengok air laut tu tak bercantum, maka Firaun rasa confident lah, rasa yakin yang mereka boleh selamat menyeberangi sampailah ke seberang untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman. Tapi malangnya Nabi Musa tak pukul balik pun. Allah Ta'ala sendiri yang mencantumkan balik laut itu. Allah menyuruh malaikat Jibril angkat sayapnya. Lalu air laut itu bercantum balik, menyebabkan Firaun dan kuncu-kuncunya semuanya mati, tenggelam lemas di dalam lautan air tersebut. Ya, seramai 300,000 lebih orang tentera Firaun yang telah mati lemas di dalam Lautan Merah. Ya. Baik. Itu dari segi tafsir. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut beberapa pengajaran tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-24 ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita tiada yang dapat menghalangi dan mencegah seseorang itu daripada azab Allah melainkan rahmatnya. Itu yang pertama. Ya, kalau kita tengok dalam beberapa tempat dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut wa najjaynahu wa laqad najjaynahu dan bi rahmatin minna. Kami telah menyelamatkan Nabi Hud dan kaumnya
dengan rahmat kami. Banyak tempatlah kalau kita tengok Allah sebut, Allah selamatkan Nabi Saleh, Allah selamatkan Nabi Lut, Allah selamatkan Nabi Hud, adalah dengan rahmat Allah, bi rahmatin minna, kata Allah, dengan rahmat kami. Sebab itu Allah nak tunjukkan kat Nabi Musa, bukan Nabi Musa, bukan mukjizat Nabi Musa yang menyebabkan Firaun tu tenggelam lemas. Tetapi Allah nak bagi tahu Allah sendiri yang hendak menjadikan azab kepada Firaun. Ya, Allah sendiri nak mengazab Firaun. Tak perlu Nabi Musa pukul balik tongkat itu, ya. Tongkat itu untuk mencantumkan air dan menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Musa dan kaum Bani Israel selamat menyeberangi itu bukanlah kerana tongkat Nabi Musa pun. Ya, bukan kerana tongkat Nabi Musa pun, sebab bila Nabi Musa dah selesai menyeberangi, air laut tu masih terbelah. Ya, supaya Firaun dapat lalu pula. Maka ini menunjukkan yang menyebabkan Nabi Musa AS, Nabi Harun, kaum Bani Israel selamat menyeberangi lautan yang terbelah itu adalah kerana rahmat Allah. Ya, bukan disebabkan kerana tongkat Nabi Musa itu. Mukjizat Nabi Musa itu pun adalah sebahagian daripada kebesaran rahmat Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Ya, maknanya dekat sini Allah nak bagi tahu Firaun dan kuncu-kuncunya adalah golongan yang tidak mendapat rahmat Allah. Maka kerana itu laut itu bercantum semula dan membinasakan mereka. Ya. Baik. Kita nak tengok di sini ada beberapa perkara, ya, yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab, Sekejap. Aduh. Okey. Yang pertama, sesuatu azab itu diangkat dan dicegah dan ditahan hanyalah kerana rahmat Allah kepada orang-orang yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana Imam Ibnul Qayyim ada menyenaraikan beberapa asbab-asbab yang lain untuk seseorang itu dihindarkan daripada azab Allah dan menjadi asbab ia mendapat rahmat Allah, supaya dia tidak tertimpa ke atasnya musibah dan bala tadi. Ya. Baik. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah serta membenarkan ucapan la ilaha illallah. Antara sebab orang itu dapat rahmat Allah dan Allah Ta'ala lepaskan dia daripada musibah dan bala itu adalah orang yang beriman, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan melazimi kalimah la ilaha illallah. Dalilnya surah Al-Anbiya ayat 87 ketika mana Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam daripada berada di dalam perut ikan Nun. Di dalam perut ikan Nun dengan sebab kalimah zikir baginda membaca la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya. Ini salah satu daripada zikir baginda. Ini pentingnya kalimah la ilaha illallah dan iman di dalam hati dan membenarkan kalimah itu. Yang pertama. Sebab tu
Sebab tu Fir'aun masa dia nak lemas, nanti kita tengok ayat dia, masa dia nak lemas, dia tahu kalimah inilah yang akan selamatkan dia daripada azab Allah dimatikan dalam kelemasan tu. Sebab tu masa dia lihat laut itu hendak bercantum, maka Fir'aun mengucapkan kalimah la ilaha illa, apa disebut dalam ayat Quran tu, surah Yunus, Allah Ta'ala sebut ada satu ucapan idza adrakahul gharaqu, berkatanya Fir'aun apabila dia dah nak nampak dia nak ditenggelamkan, dia kata annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Fir'aun pun tahu yang nak selamatkan dia, dia kena ucap kalimah tauhid. Dia kena beriman pada Allah. Sebab tu dia kata tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi malangnya dalam sebagai riwayat mengatakan malaikat Jibril menyumbat tanah ke dalam mulutnya. Ada setengah riwayat yang tidak mensahihkan riwayat itu, mengatakan Allah tidak menghitung kalimah la ilallah Fir'aun itu kerana dia mengucapkan kalimah tersebut ketika mana azab Allah Ta'ala sudah pun menimpa ke atasnya. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang keduanya adalah tawakal kepada Allah. Orang yang tinggi tawakalnya, pergantungannya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan asbab seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada sesuatu bala atau musibah ke atasnya. Ya. Suatu kita boleh tengok surah Ghafir pada ayat 44-45. Allah sebut tentang ciri-ciri sifat orang yang bertawakal kepada Allah. Siapa orang itu? Salah seorang lelaki daripada keluarga Fir'aun yang telah menyembunyikan keimanannya. Bila Fir'aun dapat tahu dia masuk Islam, Fir'aun nak bunuh dia. Lalu dia kata, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Dia kata, aku serahkan urusanku kepada Allah, kerana Allah itu maha melihat akan perbuatan hamba-hambanya. Lalu Allah jawab, fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah selamatkan saudara Fir'aun, saudara keluarga Fir'aun ini daripada kejahatan Fir'aun. Atas apa yang Fir'aun rancangkan pembunuhan ke atasnya, Allah selamatkan. Bahkan Fir'aunlah pula yang dibinasakan. Ya. Baik. Kemudian seterusnya adalah solat. Solat pun adalah salah satu amalan yang dapat mengangkat musibah dan juga ujian. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah sabar. Sabar itu sendiri pun dapat menjadikan sesuatu yang sulit itu kelihatan indah, dan sesuatu yang yang indah itu akan kelihatan lebih baik baginya. Ini adalah keutamaan orang-orang yang salat, dan juga orang yang sabar. Dan seterusnya istighfar, surah Al-Anfal ayat 33, Allah Ta'ala sebut Allah tidak akan mengazab selama ada di kalangan hamba-Nya yang memohon keampunan kepadanya. Dan yang terakhir adalah merupakan sedekah. Ya, sedekah pun sama juga. Ya. Kerana berdasarkan hadis Nabi, sedekatun tudfi'u ghadabur Rabb, kerana sedekah itu menutup kemurkaan Tuhan. Dan yang seterusnya adalah merupakan silaturahim. Ya, adalah merupakan silaturahim. Ini berdasarkan kepada riwayat yang dinukilkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, ketika mana Abu Darda mengatakan, ditanya oleh Abu Darda tentang perkara yang dapat mengangkat segala kesulitan dan juga mengangkat kemurkaan Tuhan, maka beliau menjawab silaturahmi wassidqu.
orang yang menjaga silaturahim, wasidqu, dan orang yang sentiasa bercakap benar. Ya, maknanya orang yang tidak berdusta. Okey, baik. Ini di antara beberapa perkara yang dapat kita kongsikan untuk petang ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat yang ke-25 ya. Jadi kita dah sebut tadi beberapa pengajaran untuk ayat yang ke-24 dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Firaun dan Allah Taala menyelamatkan jasadnya tidak hancur supaya ia menjadi satu pengajaran kepada umat-umat yang sesudahnya. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Nak tanya sikit.